riyadah. Dalam riwayat yang lain disebut al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sejahtera terletak kepada tubuh badan yang sihat. Maka di sinilah ulama ambil kita kena sukan, kena riyadah, kena bagi tubuh badan sihat. Baik, saya nak sebut tadi bila ditanya kepada dia, kepada Fadilatul Syekh Mufti Mesir sekarang ni, dia kata yang pertama, jangan ada unsur-unsur perjudian. Yang kedua, jangan ada kata-kata kesat, kata-kata lucah dalam permainan tersebut. Hari ni tuan-tuan, anak-anak muda kita ataupun orang tua lah, bila main tu apa berlaku? Biasanya dia akan lontar kata-kata kesat. Ni saya sebut, saya pesan kepada sahabat-sahabat saya yang muda belia ni, ya, sama-sama kita kena bina benda ni. Kita kena ubah. Kalau kita tak mula, siapa lagi nak mula? Kita yang Allah Ta'ala bagi kesedaran ni, ada kesedaran. Hari ni marilah bersama, bila kita bersukan, kita ambil kira apa yang Rasulullah SAW ajar tentang sukan, apa yang Islam perkatakan tentang sukan. Tidak ada kata-kata kesat. Saya main futsal sebelum ni, 2-3 minggu sebelum demam ni, duk main futsal dengan budak-budak, ya. Malam nak pergi ceramah kuliah budak-budak ni, hak nak main tepi padang apa semua bola, dia tak pergi masjid surau, ya. Akhirnya saya fikir, macam mana aku nak dekat dengan dia orang ni? Aku ni kena main sekali lah main. Oh tidak sehat lagi ni pasal sukan kurus. Saya pun pergi main petang-petang ni. Turun mula-mula tu main, kalau kita main tak pakai kebiah apa, turun-turun main tu, dia tengok budak-budak ni dah panggil pakcik, pakcik, berasa tua dah. Pakcik, geng kami, pakcik, geng kami. Saya kata, boleh. Lepas tu rapat-rapat saya pergi dekat-dekat, tengok ada pakai seluar pendek, yang pakai baju kasbuk. Pakai baju kasbuk, tuan-tuan. Kasbuk ni agak main tu pakai baju kasbuk. Kita duk ceramah kat masjid surau ni, dia bukan sampai kat dia. Jadi saya pun main dengan dia orang, main sekali. Kita main pakai seluar terak pun main. Gelak tahu, saya pergi duduk sembang pegang bahu dia, lurut sembang-sembang. Dia kata, cik ni kerja kat mana? Cikgu ke? Dia tanya saya. Saya kata, saya bukan cikgu, saya kerja pejabat agama. Oh, ya ke? Oh, ustaz lah ni. Ustaz ya? Saya kata, ya kot. Lepas tu tak apalah. Esok tu, saya turun main mula-mula tu, Allahu Akbar, mencarut, maki hamun, anak haram, bapak hang, kepala tengkorak hang. Mencarut ni tuan-tuan, itu tak mencarut, itu kategori yang masih you, sesuai ditontonnya umum. Ni ada yang SX pun ada, SX, XXXX. Allah tuan-tuan, mencarut sampai saya berfikir, ni mencarut ke tak ni? Mencarut ni. Kita pun terlupa lah. Tuan-tuan, saya dengar, Allah, dahsyat ni. Lepas tu tak apalah, saya mari main 3-4 kali tu. Bila dia tahu kita ustaz, mereka pun segan-segan lah. Bila mencarut tu tutup mulut malu. Bila mencarut tu, ustaz tu tutup mulut. Saya pun kata lah, hati saya Alhamdulillah mungkin ada perubahan. Saya pergi main kali kelima, kenal tu, Ustaz, geng kami. Saya kata, boleh, beres. Bila main-main tu, pantang saya minta bola, tuan-tuan. Dapat bola je. Pantang minta bola, bagi bola. Kita rembat haram tak go pun. Tak apa Ustaz, tak ada rezeki. Tak apa Ustaz, tak ada rezeki dia tu. Tapi kalau kawan dia sepak tak go, dia maki hangit. Allah tuan-tuan, bila saya fikir begini, ke mana kita, dia beriadah, bersukan, tak boleh pahala. Bersukan yang sedemikian, tak boleh pahala kita. Macam mana kita nak bersukan tapi boleh pahala? Kata ulama ni, jangan ada unsur-unsur perjudian, jangan ada kata-kata kesat, jangan permainan itu tadi melalaikan kita daripada solat, maknanya mengingati Allah. Selesai tuan-tuan. Kalau 3 benda ni kita boleh jaga, nak main apa main? Main. Boleh jaga semayang, tak ada kata-kata kesat, tak ada judi. Orang karaoke tuan-tuan, bangun ni saya dapat, adalah kawan cerita, ada satu tempat ni, orang mati, satu orang tu mati tengah karaoke. Tuan-tuan, mati tengah karaoke. Dia mati tu tengah karaoke. Karaoke ni, saya sebut karaoke bukan tak boleh, tapi karaoke yang macam mana? Karaoke yang tidak mengganggu orang, kena ambil kira.
Karaoke yang tidak ada padanya kata-kata, seni kata yang melupai Allah. Karaoke yang tidak bercampur lelaki dan perempuan, silalah kalau nak buat. Ni kalau nak buat di tengah padang ni, dalam keadaan waktu yang kita limit, kita bataskan, tak bercampur lelaki perempuan, tak melalaikan kita daripada mengingati Allah, sila. Tak mengganggu orang lain, silakan. Tapi masalahnya hari ni, banyak yang ada di restoran-restoran besar ni, kadang-kadang setengahnya mengganggu. Berapa banyak aduan yang mari jabat agama mengganggu. Ganggu ustaz saya duduk situ, kita dengan anak kecil apa semua. Tuan-tuan tengok. Jadi tuan-tuan, kata Dr. Fathiyah kan, ada satu golongan ni hidupnya dinisbahkan kepada dunia. Ya, siang, malam, pagi, petang, apa yang difikirkan ialah dunia. Siang, malam, pagi, petang, apa yang difikirkan ialah perut dia. Macam mana dia nak makan, dia nak makan apa, dia nak fikir nak makan apa, nak makan siapa. Dia fikir nak makan apa, nak makan siapa. Dia fikir hidupnya tak nampak dosa pahala tak ada. Hidupnya tak langsung, tak bawa Allah dalam kehidupan. Pergi mana pun dia rasa hidup dunia ni dia punya. Golongan yang pertama, golongan yang hidupnya dinisbahkan kepada dunia. Orang mari ketuk rumah di pukul 3 pagi, ajak dia cari duit, cari, tak ada masalah. Bulan Ramadan tuan-tuan, kalau kita pukul 3 pagi cuba pergi ketuk pintu rumah ni, kawan-kawan jiran-jiran ni, kita pakat, kita kata bulan Ramadan ni 10 malam terakhir, marilah kita buat qiyamul lail, kata Tok Imam. Pengurusi masjid kata okey, kita keluar elan, semangat nak buat ni. Belia pun pakat tolong, belia pukul 2.30 turun dah mesyuarat, okey nak pergi ketuk pintu rumah. Agak-agaknya orang sini boleh terima. Walaupun Ramadan tu tuan-tuan, syaitan kena penjara, dah kena ikat. Mari ketuk 3 pagi, Assalamualaikum, jom qiyamul lail. Saya ingat balah bergaduh besar kita, bergaduh besar tempat, bergaduh besar. Dia buka pintu, awak nak qiyamul lail, sudahlah, nak ganggu orang. Qiyamul lail tu sunat je, kata dia. Berbalah tuan-tuan. Tapi cuba pukul 3 pagi tu kita pergi ketuk pintu rumah dia, Assalamualaikum ji, buka pintu ni, ada orang ni, ada hajat besar. Gamak je dia buka pintu mula-mula tu nak marah. Tapi kita bawa keluar duit 10,000. Ni je ada orang bagi duit kaji ni, nak bagi duit 10,000, ada orang nak bagi kaji. Dia pun dandang, oh saya ingat siapa tadi, Allah terima kasih lah main tu, jemputlah masuk dulu, minum kopi ready. Oh siapa tahu minum ready ni. Kalau bersifat dunia, kita tak akan marah. Kalau bersifat dunia, marilah pukul 3 pagi pun. Ni demam seminggu pun kalau ajak lagi, oh dia pergi. Dia pergi. Ni passion manusia. Tuan-tuan, yang keduanya, kata Dr. Fathiyah kan, sinfun ya'ishu dha'i'u baina amrain, golongan yang keliru antara dunia dan akhirat. Keliru tuan-tuan, dunia pun nak selamat, dunia nak senang, akhirat pun nak selamat juga. Tu yang masjid pun pergi nombor ekor pun beli juga, masjid pun pergi sawit orang pun curi juga, masjid pun pergi baju orang pun rembat juga, masjid pun pergi selipar penceramah pun hilang. Ini bukan masjid sini, ni masjid di Tokyo. Saya pergi ceramah satu tempat, lepas ceramah keluar tu sengih dia cari selipar tak ada. Tapi yang lebih malang lagi tu, Tok Imam pun tengok ustaz selipar hilang. Tak ada arah lah ustaz. Sepatutnya bukan tak ada arah, bagi arah lah ke saya. Sepatutnya ustaz ambil lah selipar saya. Paling tidak, ini tidak dipelawai. Saya pun kaki ayah nyonya dia kata balik, saya kata nasib lah malam ni. Selipar tak mahal sangat, tapi nak sebut ni passion orang kita ni, tuan-tuan, keliru. Sangka baiknya dia terambil selipar kita lah. Pergi masjid, kita tahlil, dia pun tahlil, tapi dalam masa yang sama dia terlibat dengan dosa dan maksiat. Tuan-tuan, 24 jam Allah Ta'ala masa bagi kita ni sama saja. Takkanlah 24 jam ni tak ada masa sehari, tak ada masa sejam, barang sejam, barang setengah jam antara maghrib dan isyak. Saya di Pahangkan masjid kita ada kuliah. Takkanlah sibuk 24 jam ni sampai tak sempat kita nak pergi mengaji, belajar. Kita kena ingat tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan buat saya,
kebaikan yang Allah Ta'ala janjikan buat kita semua. Tak kira siapa kita,